Okey guys, untuk video kali ini saya nak share dengan korang apa yang berlaku kepada ekonomi Turki. Untuk pengetahuan korang, apa yang berlaku dekat Turki ni sebenarnya dia pelik sikit. Dia pelik bukan apa guys, dia pelik dari segi dia punya dasar ataupun polisi ekonomi dia yang kita boleh panggil sebagai unorthodox. Unorthodox ni bermaksud sesuatu yang luar daripada kebiasaan lah. Okey guys, satu perkara penting mengenai ekonomi Turki. Kalau korang tahu sebelum ni Turki berhadapan dengan masalah hyperinflasi lah. Masalah hyperinflasi ni adalah satu keadaan di mana kadar inflasi dia melebihi paras 50%. Geng, 50% tau. Dekat Malaysia ni baru 2% pun orang bising-bising macam apa. Korang bayangkanlah kalau inflasi kita 40%, 50%, aku tak tahulah nak jadi apa dekat negara kita kan. Okay guys, back to Turki punya case ni. Kalau korang tengok dekat sini, menjelang Mei sebenarnya, diorang dah berjaya turunkan diorang punya inflation tau. Selepas itu, kita nampak dekat sini kadar inflation diorang naik balik guys, di atas 50%. Jadi dalam video ni, saya nak explain dengan korang kenapakah perkara ini berlaku. Sebenarnya guys, kenaikan mendadak di dalam kadar inflasi Turki ni adalah berpunca daripada kejatuhan dalam diorang punya currency iaitu lira. Kalau korang tengok dekat sini, selepas bulan Mei, diorang punya kadar tukaran ni jatuh mendadak against US dollar guys. Persoalannya guys, kenapa selepas bulan Mei? Untuk pengetahuan korang dasar ekonomi dekat Turki ni sebelum Mei 2023 banyak dipengaruhi oleh faktor politik. Yang mana presidential election akan dibuat pada bulan Mei 2023 iaitu tahun ni lah. Ini bermakna Presiden Erdogan tidak boleh melaksanakan dasar ekonomi yang tidak popular sebelum presidential election. That's why dalam video saya sebelum ni, saya ada beritahu korang yang sebenarnya proses ataupun dasar untuk menurunkan kadar inflasi dekat sesebuah negara tu bukanlah satu dasar ekonomi yang popular. It's an unpopular decision. Dia pasti akan menyebabkan orang marah, orang tak suka. Sebab logically bila kita nak turunkan inflation, of course kita kena turunkan kuasa beli. Bila kita turunkan kuasa beli, akan ada jualan, akan ada bisnes yang akan struggle. Dan proses ni semua orang tidak suka. Akan tetapi kalau kita tidak buat proses ni dan kita tidak melalui proses ni, kadar inflasi kita akan terus melonjak. Untuk tujuan itu, Turki tidak boleh melaksanakan dasar yang tidak popular ni sekiranya mereka hendak kekal berkuasa, terutama kerajaan di bawah type Erdogan lah. Sebab tu kalau korang tengok pergerakan diorang punya kadar faedah yang seperti mana dekat carta dekat atas ni, kadar faedah diorang turunkan sehingga Mei tahun ni. Yang mana pada Mei tahun ni, presidential election kan. Ini adalah satu dasar yang populis guys Salah satu kesan utama apabila diorang menurunkan kadar faedah sementara bank-bank pusat lain pula menaikkan kadar faedah untuk mengekang inflation, ia sudah pasti akan mempengaruhi dan memberikan kesan kepada Turki punya kadar tukaran. Kalau korang tengok Turki punya kadar tukaran asing, sebelum Mei ni, diorang tidaklah berubah sangat. Walaupun berlaku penurunan dekat sini guys akan tetapi dia tidaklah begitu signifikan sehingga Mei 2023. Kenapakah kadar tukaran dekat sini distabilkan guys? Ini kerana sebelum ini, Bank Pusat Turki melaksanakan dasar intervention iaitu Bank Pusat masuk campur di dalam kadar tukaran asing. Iaitu pada masa tu, Bank of Turkey, Bank Pusat Turki ni banyak membeli semula ataupun buy back lira dekat market dan pada masa yang sama, diorang jual ataupun dump US dollar. Jadi sebelum presidential election pada Mei 2023, Bank Pusat Turki ni banyak kehabisan dari segi diorang punya aset lah. Semata-mata untuk mempertahankan mata wang Turki ni daripada jatuh. Akan tetapi selepas Mei 2023, tindakan ini tidak boleh diteruskan. Yelah, Bank Pusat nak intervention ni sampai bila betul tak? Bank Pusat pun diorang punya reserve ada limit. That's why selepas bulan Mei, Bank Pusat Turki melepaskan intervention ni dan menyebabkan kadar tukaran lira ni jatuh dengan teruk. Jadi apa sebenarnya yang Turki nak buat selepas ni untuk memastikan kadar tukaran lira ni tidak terus menjunam guys? Jawapannya adalah diorang naikkan diorang punya kadar faedah dengan sangat-sangat drastik selepas itu. Korang boleh perhatikan dekat sini. That's why bila diorang naikkan saja diorang punya kadar faedah, ini menyebabkan diorang punya currency ni stable balik. Akan tetapi kalau korang tanya aku, ada dua kerosakan yang berlaku dekat sini. Yang pertama, diorang punya kadar inflasi telah naik balik di atas 50%. Dan ini menandakan bahawa diorang berada balik di dalam lingkungan hyperinflasi. Dan kerosakan yang kedua adalah terhadap diorang punya currency ni telah jatuh teruk guys. Sebab itulah guys, selepas tempoh pandemik ni, bukan semua negara yang boleh lepas daripada fasa kenaikan inflasi yang sangat dahsyat. Ada negara-negara dekat dunia ni sebenarnya selepas fasa pandemik, diorang berhadapan dengan kadar inflasi yang sangat-sangat bahaya.
Dan kita sebenarnya dekat Malaysia ni agak bertuah sebab negara kita berjaya menurunkan balik kadar inflasi ke tahap yang stabil iaitu 2% lah. Dan that's why saya cakap sebelum ni untuk menurunkan inflation tu, of course dia dasar yang tidak popular, akan berhadapan dengan tentangan. Akan tetapi at least kita boleh minimize the impact of our country going into hyperinflation lah. Kalau kita berhadapan dengan hyperinflation, sekarang ni lagi susah. Sebab apa? Dalam setiap masa, apabila ekonomi itu berada dalam hyperinflation, duit kita sentiasa jatuh nilai dia. Dan bila negara tu dah berhadapan dengan hyperinflation, nak kembalikan balik ke paras normal memang susah guys. Okey guys, itu sahaja video saya buat kali ni. Saya harap video ni dapat memberikan maklumat dan informasi yang berguna kepada korang. Kalau korang suka video ni, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni.